Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda thriller misteri neo-noir dari tahun 2000, bertajuk Memento, diarahkan oleh Christopher Nolan. Sebelum kita bermula, izinkan saya katakan bahawa filem ini agak mengelirukan, seperti gambar masa lalu dan hadir bercampur aduk. Untuk kejelasan, saya akan menerangkannya dalam susunan kronologi. Naratif bermula dalam hitam dan putih. Leonard Chevy bangun di bilik penginapan diskaun, tidak pasti mengapa dia berada di sana. Telefon berdering, dia menjawab telefon, dan berbual dengan pemanggil yang tidak dikenali. Dia menerangkan kepada pemanggil bahawa dia mempunyai amnesia anterograde, yang menghalangnya daripada membuat yang baru kenangan. Dia membincangkan penyakit itu dengan menceritakan kisah Sammy Jankis, yang menghidap penyakit itu isu yang sama. Leonard menerangkan cara untuk menghadapi cabaran, dengan mempunyai sistem nota, dan motivasi untuk menerapkannya. Leonard mendakwa mempunyai keinginan yang tidak dimiliki oleh Sammy, dan penonton dapat melihat keinginan Leonard Tatu, yang berbunyi, John Gmerogo dan membunuh isteri saya, serta petunjuk dan nota lain. Leonard meneruskan naratif, dengan menjelaskan bahawa apabila dia bertemu Sammy, dia baru sahaja bermula bekerja sebagai penyiasat insurans, dan ditugaskan untuk menentukan, jika penyakitnya dilindungi oleh polisinya. Situasi Sammy adalah unik, kerana dia tidak dapat belajar melalui pelaziman, tidak seperti kes amnesia anterograde sebelum ini. Selepas lebih banyak ujian, Leonard mendakwa dia membuat kesimpulan, bahawa penyakit Sammy adalah psikologi, dan tuntutan itu ditolak kerana penyakit mental tidak dilindungi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Wan Jankis bertemu dengan Leonard secara peribadi. Menurut Leonard, Leonard cuba memujuknya, dengan memberitahunya bahawa Sammy sepatutnya boleh membina yang baru kenangan. Dia menguji ingatan Sammy, dengan memintanya mentadbir beberapa suntikan insulin kali. Dia koma, dan meninggal dunia akibat terlebih dos. Selepas itu, Sammy dihantar ke kemudahan mental. Pemanggil dan Leonard membincangkan pencarian Leonard, dan bagaimana polis tidak menerima kisah itu penyerang kedua, sepanjang sembang ini. Pemanggil memperkenalkan dirinya sebagai polis, dan menawarkan Leonard maklumat lanjut mengenainya cari. Maklumat bahawa penyerang kedua adalah pengedar dadah, bertatu pada Leonard badan. Pemanggil menamakan penyerang kedua sebagai Jimmy Grons, dan memberitahu Leonard bahawa dia telah dijadualkan pertemuan dengannya. Leonard menerima permintaan pemanggil untuk bertemu di lobi hotel. Leonard mendekati seorang lelaki di ruang lega, dan bertanya sama ada dia pegawai Gamel. Memandangkan dia menyamar, lelaki itu meminta Leonard memanggilnya Teddy. Teddy menghantar arah Leonard ke tempat pertemuan, dan Leonard bertemu Jimmy di luar bandar, dalam struktur terbiar. Apabila Jimmy Grons datang, dia mengenali Leonard sebagai lelaki yang mempunyai masalah ingatan, dan menuntut untuk mengetahui apa yang Leonard lakukan di sana, serta di mana Teddy berada. Jimmy diugut dengan setrika tayar, dan disuruh menanggalkan pakaian. Jimmy merayu Leonard untuk hidupnya, memberitahunya bahawa dia mempunyai $200,000 di dalam bagasi keretanya, untuk membayar narkotik yang sepatutnya dibawa oleh Teddy ke pertemuan itu. Leonard mencekik Jimmy, kemudian mengambil gambar Polaroid badannya, dan mula berpakaian dia. Filem ini secara beransur-ansur beralih daripada hitam dan putih kepada warna, sebagai gambar Jimmy badan berkembang. Selebihnya naratif adalah dalam warna, walaupun ia diberitahu dalam susunan terbalik dalam filem. Sebelum mati, Leonard mendengar Jimmy menggumam Sammy, sambil membawanya ke bawah tanah. Jika Jimmy menyedari Sammy, Leonard membuat kesimpulan bahawa dia bukan penyerang kedua. Teddy datang ke tempat kejadian, dan cuba memujuk Leonard, bahawa Jimmy adalah orangnya dia cari. Leonard tidak yakin. Teddy akhirnya mengakui bahawa Jimmy Grons adalah pengedar heroin, yang tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan pembunuhan isterinya. Teddy kemudian memberitahu Leonard, bahawa isterinya telah terselamat daripada cubaan pembunuhan itu. Teddy mendakwa bahawa Sammy Jankis adalah seorang penipu, yang belum berkahwin, dan Leonard itu isteri menghidap kencing manis. Teddy mendakwa sebagai polis yang menyiasat pembunuhan isterinya. Dia mendakwa telah mempercayainya tentang penyerang kedua, dan membantunya dalam mengesan dan membunuh John G. sebenar, lebih setahun yang lalu. Teddy menambah bahawa apabila penyerang kedua terbunuh, dia merakam gambar Leonard yang gembira. Leonard telah melupakan pembunuhan itu, dan mula mencari John G. sekali lagi.
Teddy memberitahu Leonard bahawa terdapat banyak lagi John G yang boleh ditemui, dan dia mendedahkannya dia juga ialah seorang John G. Nama penuhnya ialah John Edward Gamel, tetapi ibunya merujuk kepadanya sebagai Teddy. Leonard memutuskan untuk meneruskan pencarian, sebelum dia dapat melupakan pengakuan Teddy, berbohong sendiri untuk menetapkan dirinya untuk membunuh Teddy. Dia menulis jangan percaya pembohongannya pada foto Teddy, mendaftarkan nombor plat Teddy sebagai John G, dan mengingatkan dirinya untuk mendapatkan tatu nombor plat SG137IU. Kunci kenderaan Teddy dibuang ke dalam beberapa rumpai, dan Leonard meninggalkannya. Leonard kemudian memandu pergi dengan Jimmy's Jaguar, masih memakai pakaian Jimmy, selepas pergi truk pikapnya di kilang penapisan. Selepas melupakan pendedahan Teddy, dan pembohongan kepada dirinya sendiri, Leonard menemui tatu salon dan mempunyai nombor plat nombor tatu di kakinya. Teddy perasan Jaguar diletakkan di luar, dan masuk, cuba untuk menempatkan semula kereta itu, dan minta Leonard menukar pakaiannya sebelum meninggalkan bandar. Apabila Leonard melihat surat di belakang gambar Teddy, dia memilih untuk pergi tanpa dia. Poket coat suit Jimmy mengandungi mesej yang Leonard temui. Mesej itu daripada Natalie, dan ia mengarahkan Jimmy untuk melawat kedai minuman Ferdy. Leonard menganggap mesej itu adalah untuknya, walaupun pada hakikatnya dia berpakaian dalam pakaian Jimmy dan memandu kereta Jimmy. Dia pergi menemuinya, dan memberitahunya tentang kesusahannya. Selepas ujian, Natalie mempercayai ceritanya. Natalie membawa Leonard ke rumahnya, dan memberitahunya bahawa dia dialu-alukan untuk tinggal. Leonard menerangkan serangan itu semasa dia mengingatinya. Dia mendakwa dia dikejutkan oleh bunyi bising, pergi untuk mendapatkan senapang, dan mendapati isterinya berada tercekik. Penceroboh kedua memukul Leonard dengan dahan, dan memecahkan kepalanya ke cermin. Selepas itu Leonard menembak salah seorang penceroboh. Beliau seterusnya berkata bahawa pegawai tidak yakin bahawa terdapat penyerang kedua. Leonard memberitahu Natalie bahawa penyerang kedua terlalu licik, dan menyembunyikan bukti, untuk jadikan ia kelihatan seolah-olah hanya ada seorang penceroboh. Natalie menipu Leonard untuk mengejar Dot, lelaki yang dia percaya telah mengganggunya untuk wang, daripada jualan dadah Jimmy sebelum ini. Leonard pergi mencari Dot. Semasa dia keluar dari rumah Natalie, Teddy sedang menunggunya. Teddy cuba memberi amaran kepada Leonard tentang Natalie, tetapi Leonard tidak mempercayainya, selepas membacanya mesej jangan percaya pembohongannya pada foto Teddy. Leonard memutuskan dia tidak mahu tinggal bersama Natalie, dan pergi ke penginapan diskaun di Tats cadangan. Walaupun fakta bahawa Leonard telah membayar untuk sebuah bilik, kerana meja depan, Bert mengambil kesempatan daripada keadaannya, dengan menyewakan dia bilik kedua. Leonard terlibat dalam perkhidmatan agensi pengiring. Apabila pengiring datang, Leonard memberitahunya bahawa dia hanya mahu mengalami semula pengalaman pergi untuk tidur, sama seperti malam serangan. Pengiring membangunkannya selepas dia tertidur. Leonard memberi isyarat kepada pengiring untuk beredar. Dia kemudian membawa barangan peribadi isterinya ke takungan, dan membakarnya. Leonard keluar dari takungan pada waktu pagi, dan dilihat oleh Dot. Dot mengejarnya dengan pistol, tetapi Leonard berjaya mengelak Dot, dan pergi ke Dot Hotel untuk menunggu ketibaannya. Leonard sekali lagi lupa, dan masuk untuk mandi. Semasa dia mandi, dia terdengar seseorang memasuki bilik itu Dot. Dot menarik tirai pancuran mandian, dan Leonard menyerangnya, dan menyebabkan dia tidak sedarkan diri. Selepas mengikatnya, dia memanggil Teddy ke bilik hotel. Selepas dia dibebaskan, Dot dipujuk meninggalkan bandar oleh Leonard dan Teddy. Leonard bermalam di rumah Natalie, sebagai tanda terima kasih kerana membantunya menyingkirkan Dot. Pada waktu pagi, dia bersetuju untuk mengesan nombor plat yang bertatu pada kaki Leonard. Leonard pergi ke kedai makan, dan dia tidak ingat siapa yang dia ada untuk berjumpa. Semasa dia berjalan di tepi meja, Natalie menariknya, dan memintanya duduk di atas meja. Leonard mula meminta maaf atas keadaannya, tetapi Natalie memotongnya, dan memberitahunya perkara itu dia sudah memberitahunya tentang penyakitnya. Semasa mereka duduk di sana, Natalie bertanya kepadanya sama ada dia mahukan maklumat itu. Leonard berkata demikian dia lakukan, kerana isterinya patut membalas dendam. Natalie mengatakan bahawa dia tidak akan ingat apa yang dia lakukan, tetapi Leonard mengatakan bahawa dia hanya mahu maklumat tersebut.
Semasa mereka duduk di kedai makan, Natalie meminta Leonard memberitahunya tentang isterinya, sebagai dia suka mengingatinya. Leonard mula mengimbas kembali sedikit demi sedikit tentang kehidupan masa lalunya, dan mengatakan bahawa semua detik ini sekadar menambah untuk memberikan perasaan seseorang, yang cukup untuk memberitahu dia merindui isterinya, dan membenci orang yang membawanya pergi. Natalie juga memberinya arahan untuk tempat terbiar di luar bandar, di mana seseorang dia tahu, dulu membuat tawaran yang lebih besar. Natalie memberitahunya bahawa ia telah ditinggalkan, merujuk bahawa dia boleh menggunakan tempat itu untuk membunuh isterinya. Pembunuh. Sebelum dia bangun, dia memberitahunya bahawa mereka mempunyai satu persamaan, iaitu bahawa kedua-duanya adalah yang terselamat. Leonard kembali ke hotelnya bersamanya. Leonard meletakkan bukti bersama-sama di motel, dan memutuskan bahawa Teddy ialah John Edward Gamble, penyerang kedua. Dia memanggil Teddy, dan mereka berdua pergi ke struktur terbiar yang sama, di mana Jimmy Grunts dibunuh hanya beberapa hari sebelum ini. Apabila dia pergi ke sana, dia melihat sekali lagi gambar-gambar itu, dan pada gambar Teddy, ia adalah tertulis, "Jangan percaya dia, dialah orangnya. Bunuh dia." Teddy masuk, dan bertanya Leonard jika dia telah menemui sesuatu, dan meminta Leonard pergi. Dia melihat bahawa Leonard tidak membalas, dan mempunyai pistol di tangannya. Jadi dia mula berjalan keluar rumah itu. Leonard tiba-tiba berpaling, dan memukul kepalanya dengan punggung pistol. Apabila Teddy berada di atas tanah, Leonard meletakkan pistol ke muka Teddy, dan memberitahunya hendaklah dia memohon ampun kepada isterinya sebelum dia membunuhnya. Teddy mengejek memberitahu Leonard bahawa dia tidak tahu siapa dia, dan dia hanya membacanya nama dari belakang gambar. Leonard menjawab bahawa dia tahu siapa dia, yang Teddy membalas bahawa mereka harus pergi ke ruang bawah tanah. Tetapi pada saat itu, Leonard menembaknya di kepala. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.